Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan membentangkan bacaan khusus Hafs Thoriq Asy-Syatibi. Ahli kumpulan terdiri daripada 2 orang, iaitu saya sendiri, Adilah binti Zulkifli, angka giliran 202292310071, dan rakan saya Najwa Hanani binti Muhammad Nazli, angka giliran 202292310080. Yang pertama, takbir. Lafaz takbir la ilaha illallah wallahu akbar tidak ada pada akhir surah Ad-Duha sehinggalah akhir mushaf akhir Al-Quran. Jadi sebagai contoh, pada ketika khatam Al-Quran, contoh pada surah Ad-Duha, pada penghujung surah Ad-Duha kemudian ingin masuk kepada surah Asy-Syah, tidak dibaca la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam erti kata yang mudah, di antara 2 surah itu tiada baca la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita masuk kepada gunnah. Apabila huruf nun atau tanwin bertemu dengan huruf ra dan lam, dibaca dengan idgham bila gunnah. Sebagai contoh, nafsul li nafsi. Jadi di situ kita memasukkan huruf lam itu. Seterusnya kita pergi kepada mad munfasil. Mad munfasil ialah apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kalimah yang berbeza. Hukum bagi mad munfasil ialah dibaca panjang dengan kadar 4 harakat atau 5 harakat. Saya beri satu contoh ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ado'at. Jadi di sini kita baca dekat falamma, dekat huruf mad bertemu dengan hamzah tu dalam kadar harakat 4 harakat. Kemudian mad mutasil pula ialah apabila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Hukum bagi mad mutasil ialah dibaca panjang dengan kadar 4 atau 5 atau 6 harakat. Tetapi lebih afdal dibaca dengan 4 harakat. Sebagai contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sa'ila. Jadi pada huruf mad bertemu dengan hamzah itu kita baca dengan panjang dengan kadar panjang 4 harakat. Okey, seterusnya kalimah salasila dalam surah Al-Insan ayat 4. Ketika wakaf dibaca dengan 2 wajah. Yang pertama, hazaf membuang huruf alif yang terakhir dan wakaf pada kalimah ini dengan sukun huruf lam. Contoh, Inna a'tadna lil kafirina salasil. Jadi kita sukun pada huruf lam itu. Okey, wajah yang kedua, isbat menetapkan huruf alif. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Jadi kita membaca dengan mengisbatkan huruf alif itu dengan kadar 2 harakat. Seterusnya kita pergi kepada kalimah du'fin dan du'fan dalam surah Ar-Rum ayat 54. Di sini dibaca dengan 2 wajah, iaitu dengan berbaris atas huruf dad dan baris hadapan. Tetapi lebih afdal kita bacanya dengan berbaris atas. Okay, sebagai contoh, du'fin. Tak pun kita boleh baca dengan du'fin. Sama juga dengan du'fan, kita boleh juga baca dengan du'fan. Pada kalimah fama ataniya dalam surah An-Naml ayat 36, ketika wakaf dibaca dengan 2 wajah. Yang pertama, hazaf membuang, iaitu dengan mewakafkan pada nun sakinah atau raung. Jadi sebagai contoh, fama atan. Okay, kita wakafkan pada huruf nun. Yang kedua, isbat menetapkan huruf ya. Jadi kita isbatkan huruf ya itu. Sebagai contoh, fama atani. Okay. Dan yang terakhir, jika dibaca secara wasal, maka dengan mengisbatkan huruf ya yang berbaris atas. Contoh, fama atani Allah. Kemudian kalimah firqin dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Dibaca dengan 2 wajah, iaitu dibaca dengan tafhim atau dibaca dengan tarkik. Tetapi lebih utama dibaca dengan tarkik. Sebagai contoh, firqin. Seterusnya kita pergi kepada pembukaan surah Maryam dan surah Syura. Di sini huruf ain dibaca panjang dengan kadar 4 harakat atau 6 harakat secara harus, tetapi lebih afdal dibaca dengan kadar 6 harakat. Sebagai contoh dalam surah Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Kaf ha ya ain sad. Jadi pada perkataan pada huruf ain itu dibaca dengan kadar 6 harakat. Okey, kemudian izhar. Diizharkan nun selepas daripada waw pada lafaz yasin dan nun ketika dibaca secara wasal dengan kalimah selepas daripadanya. Maksudnya di sini dalam surah Yasin dan surah Al-Qalam, huruf sin apabila bertemu dengan waw dibaca secara jelas dan tiada berlaku dengung. Sama juga dalam surah Qalam, nun bertemu dengan huruf waw dibaca secara jelas dan tiada dengung yang berlaku. Seterusnya kita pergi pula kepada saktah. Pengertian saktah ialah memberhentikan bacaan tanpa mengambil nafas baharu dengan kadar 2 harakat dan menyambung semula dengan nafas yang sama. Tanda saktah di dalam Al-Quran ialah huruf sin kecil terletak di atas huruf akhir pada kalimah-kalimah tertentu. Terdapat 4 tempat saktah di dalam Al-Quran iaitu pada Al-Kahfi ayat 1, Al-Qiyamah ayat 27, Surah Yasin ayat 52 dan terakhir ialah pada Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Saya akan bacakan satu contoh daripada Surah Al-Qiyamah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qila man raq. Di situ kita dah dapat lihat saya berhenti pada man dan tanpa mengambil nafas baharu saya menyambung raq. Ishmam dan rom. Ishmam ialah memuncungkan kedua bibir sejurus selepas mematikan huruf sebagai isyarat baris depan tanpa bunyi. Rom pula ialah dibaca dengan 1/3 dhammah. Ishmam dan rom ini hanya terdapat satu tempat sahaja di dalam Al-Quran iaitu pada surah Yusuf ayat 11. Saya akan bacakan bagi Ishmam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma laka la ta'manna ala. Dan pada rom pula ma laka la ta'manuna. Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisan ialah memasukkan dua huruf yang sama pada makhraj tetapi berlainan pada sifat. Hukum bacaannya ialah wajib diidghamkan. Terdapat 3 tempat idgham mutajanisan iaitu pada surah Hud ayat 42, surah Al-A'raf ayat 176 dan Al-Ankabut ayat 35. Saya akan bacakan contoh daripada surah Hud ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayyarkam ma'ana. Seterusnya hukum sod dan sin. Di sebelah kanan saya ialah contoh kalimah yang dibaca dengan huruf sod iaitu pada surah Al-Ghasyiyah ayat 22. Contohnya ialah bimusaytir. Bimusaytir. Okey, yang bawah tu ialah Al-Qamar ayat 37 harus dibaca dengan dua wajah iaitu sod dan sin tetapi baca sod lebih utama. Contohnya fatomasna. Di sebelah kiri saya pula ialah kalimah yang dibaca dengan huruf sin iaitu terdapat huruf sin kecil di atas sod. Contohnya pada yang pertama ialah Al-Baqarah ayat 245. Waya besutu. Yang kedua Al-A'raf ayat 69. Bastotan. Imalah. Imalah ialah menyebut baris atas tetapi condong kepada baris bawah. Dan kalimah ini dibaca secara imalah kubra. Hanya terdapat satu tempat sahaja di dalam Al-Quran iaitu surah Hud ayat 41. Contohnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi majreha. Selepas itu tashil. Tashil ialah mudah. Dibaca tashil pada hamzah kedua. Contohnya pada surah Fussilat ayat 44 dibaca dengan a'jamiyun wa arabi. A'jamiyun. Asalnya ialah a'jamiyun tapi kita dibaca dengan mudah a'jamiyun. Kemudian ibdal dan tashil. Kalimah-kalimah berikut ada dua cara bacaan. Yang pertama ialah ibdalkan dengan alif dengan kadar 6 harakat dan yang kedua ialah tashilkan di antara hamzah dan alif dengan kadar 2 harakat. Saya akan bagi contoh bagi ibdal pada surah Al-An'am ayat 33. Qul az-zakaraini. Dan saya akan bacakan contoh bagi tashil. A'al-ana. Kemudian untuk kalimah maliyah dan halakah di dalam surah Al-Haqqah ada dua cara bacaan. Yang pertama ialah dibaca jelas bersama saktah latifah dan yang kedua ialah dibaca dengan idgham iaitu memasukkan. Saya akan bagi contoh untuk kedua-duanya. Yang pertama maliyah, halakah,
Contoh yang kedua, Malia halaka. Yang terakhir ialah idgham kamil. Pada kalimah alam nahlukum terdapat dua cara bacaan. Yang pertama ialah idgham kamil, iaitu hilang sifat al-isti'la bagi huruf qaf. Cara bacanya alam nahlukum. Yang kedua ialah dengan idgham nakis, iaitu kekalkan sifat isti'la qaf itu. Alam nahlukum. Nahlukum. Sekian sahaja pembentangan kami, dan yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu adalah kelemahan kami sendiri. Sekian, terima kasih.